kupasan bagaimanakah kupasan yang disebut tentang buktinya kita kasih dan sayangnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita persilakan kepada Fadil Ustaz Farhan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأضل وهدى صلوات الله وسلامه على سائر الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana ada 5 tanda-tanda kita hampir menemui maut ataupun ajal kita sudah hampir. Yang pertama, apabila diberikan salam, jawab salam dalam keadaan yang tak bersemangat. Tanda-tanda nyawa kita berada di hujung-hujung waktu. Kalau di pukul 11, Zuhur itu jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah umurnya masih panjang. Yang saya hormati, lagi saya kasihi saudara moderator Al-Fadhil Ustaz Hafiz, Fadil Ustaz Kanalis, Al-Fadhil Ustaz Fadul Rahimi, Al-Fadhil Dr. Azali, pengurusi surau dan seluruh barisan kepimpinan, para ustaz, alim ulama, muslimin muslimat, hadirin hadirat adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syukur kita kepada Allah dengan jumlah kehadiran yang ramai ini. Orang muda 2,000 orang macam tu tak datang. Ramai ini, alhamdulillah. Dalam keadaan kita nak menunjukkan rasa cakna ataupun kesungguhan kita kepada satu sebatang tubuh yang cukup hebat, iaitu yang mana kita sebutkan sebagai junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila berada dalam keadaan suasana kita dan bila kita sebut maulid, kalau di Johor ada 3 rukun, tidak tahu lah berapa rukunnya. Kalau di Johor ada 3 rukun. Yang pertama dia ada marhaban, kedua dia ada syarahat, ketiga dia ada makan. Dan mana berbalik di Johor, kita buat program dekat luar daripada surau atau pada maulid. Alhamdulillah, walaupun Johor tak macam Selangor. Selangor tuan-tuan duduk dalam Selangor ni beruntung. Program macam ni pagi pun ramai, alhamdulillah, santai-santai, baring-baring tidur-tidur dapat ilmu. Nak apa lagi? Sandar-sandar baring dapat ilmu. Nak apa lagi? Ramai macam ni. Johor jangan. Masjid Jami' At-Taqwa yang sembahyang orang. Masjid aku lah tu. Imam Bilal. Kalau imam mati ni, Bilal bangun solat. Kalau Bilal mati, dia bangun solat sendiri. Tapi alhamdulillah mereka pun buka sekarang ni dalam keadaan seronok, dalam keadaan ketagih mencari ilmu. Tengah-tengah forum tu, sambil-sambil dengan forum Rasulullah berselawat, rokok istiqomah kat diri. Alhamdulillah. Maknanya apa juga keadaan kita saja bawa satu saja, bukti satu je. Lebih-lebih yang muda, bukti kita kasih kepada Nabi satu je. Yang saya nak buat satu je. Nak buat banyak satu. Buat orang muda ni cukup satu je. Kalau bagi 5, 7, dia akan bagi 5 poin, dia akan lupa 10. Satu cukup, balik ke satu cukup. Bila balik nanti mak ayah tanya, satu pun cukup, ingatkan kepala. Sebab berhadapan dengan orang muda ni, kita kena faham cara orang muda.
Orang muda ni bila mari kuliah macam ni, Allah, hebatlah. Ustaz rasa memang champion, all champion. Orang muda ni memang tak boleh pergi sangat dengan program-program agama macam ni. Kalau sembahyang orang muda, Pak Imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pertama tu atas motor, teng 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 teng. Sebab dia muda. Bila kita tanya dia, bro kan? Bye. Sekarang bye. Doa tak ada doa. Ustaz, salam pertama wajib, kedua sunat. Pandai pula fiqh itu. Tapi jiwa muda inilah yang kita nak sebut bahawa dalam keadaan kita nak meraihkan orang muda, kita nak bawa dan taat kepada agama yang kita sebut taat itu tadi. Imam Asy-Syafi'i menyebut ta'sil ilaha wa tuzhiru hubbahu hadza muhalun bil qiyasi badi'un law kana hubbuka sahihan lahu la ata'tahu innal muhibba lima yuhibbu mudhi'. Dalam riwayat Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i menyebut kamu maksiat pada Allah. Dalam masa yang sama kamu kata kamu kasih Allah, kamu kasih Rasulullah. Hadza muhal, mustahil. Orang-orang dulu, sahabat-sahabat Nabi yang kasih pada Rasulullah, cara hidup peribadinya menunjukkan tergambar ketaatan kepada orang yang dikasih. Sebab itu bila kita nama saja kita ini Islam, kita kena buktikan kasih sayang itu dengan keimanan. Dan bila sebut keimanan, Allah akan sebut walladzina amanu asyaddu hubban. Orang yang beriman itu dia sangat kasih kepada Allah. Tidak dinafikan. Allah suruh kita takut padanya, wa iyaya farhabun, kepada aku adalah kamu takut. Tetapi dalam beribadah mengabdi diri, sandaran yang cantik dan kualitinya mestilah al-mahabbah, kasih sayang. Tengok kasih sayang sahabat-sahabat Nabi, bukan calang-calang orang. Sebab dia ditunjukkan dalam peribadi. Tahu peribadi? Self branding itu, self branding. Anak murid saya, gelak, aku malah cakap pada gelak. Itu aku tak nak cakap. Saya dibalik daripada Al-Islam, Kampung Baru Medical Center. Sebab ni cakap ni bawa pengaruh dadah. Ngantuk. Tadi ambil ubat, saya pergi ceramah, dia bagi ubat dia. Ubat tu Ustaz makan. Sebab tisu ni 2 kotak habis tadi, melilit macam penyakit dadah dah tu. Jadi anak murid saya masuk kelas agama pagi tadi 8 pagi. Dia masuk kelas tu, gambar macam tengah. Budak sekarang gambar macam ni kan, tolak. Bukan nanti, budak Jerman. Bila dia masuk kelas tu, saya tak marah sebab budak universiti, dia budak besar. Semua CCTV di sini. Ni kita kata peribadi ni. Nak tanya sikit boleh? Apa Ustaz? Tanyalah. Tadi program apa? Tanyalah Ustaz. Program ke Ustaz tanyalah. Sebab kita buat itu program, aku tanya, aku jawab. Dia orang tak nak jawab, orang pakai baring tidur je. Jadi saya tanya dia, awak ni dengan Atromen taruh, ada saudara mara? Kenapa Ustaz? Yelah, kamu pacak-pacak ni macam Atromen tu yang saya tanya. Ada diam. Sebab kita ni bila kita berjalan, kita nak mempamerkan satu benda. Kita nak orang tengok kita, apa nilai kita, peribadi kita, kualiti kita, apa ciri dan nilai kita, sistem nilai kita, Quran, Islam ataupun bukan Islam. Lepas tu kita berjalan ini, kita bawa peribadi. Bila dia dengar macam tu, jadi diam. Minggu depan dia masuk kelas, rambut dia emper dah. Maknanya peribadi itu tidak matching dengan peribadi yang Nabi bawa. Kepribadi ketaatan. Sebab tu orang muda dengan ada nilai yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halafani syabab wa khalafani syuyukh. Dalam perjuangan Nabi dahulu, yang mempelopori perjuangan Nabi orang muda. Orang muda berjanji bersama dengan Nabi dalam perjuangan. Yang menentang Nabi orang-orang tua. Yang menentang Nabi siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Walid, Al-Mughirah, Abu yang telah menjadi Abu. Yang bersama dengan Nabi orang muda. Mus'ab bin Umair ini macam you all ni, berapa tahun sekarang? 17. Alhamdulillah. Umur Mus'ab bin
Umair ketika hijrah 18 tahun. Siapa Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair ini dia mari pemuda dengan package macam you all. Dia handsome, rupawan, jutawan, bangsawan, noble people. Mus'ab ini bila lalu dekat Mekah, bosnya Mekah jadi gila tu. Abe. Nguranglah hamba. Dia bukan Kelantan. Tapi nak cerita begitu keadaannya. Orang jadi gila tengok Mus'ab. Sehingga kan ada orang yang belakang tukang angkat jubah dekat belakang. Nak cerita dia material jubah Mus'ab bukan beli ikan, bukan beli dekat, bukan kat Jaya. Kalau dia pakai minyak wangi, dia lalu saja, orang akan sebut ini minyak wangi Mus'ab bin Umair. Kita ni pakai minyak atas malaikat subuh je. Dia pakai minyak wangi Diane Versace. Dia lalu macam tu. Keadaan Mus'ab bin Umair. Tiba-tiba satu hari ada orang nampak dia bersama usrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan kumpulan Rasulullah sallallahu halaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tu repot pada ibu dia. Bila repot pada ibu dia memberi tekanan pada Mus'ab. Dia tarik balik beasiswa. Ini bukan PTN ni. Dia tarik balik beasiswa. Dia tarik balik kredit kad. Dia tarik balik segala kemewahan yang dia berikan kepada Mus'ab yang kaya raya itu. Dan dikurung Mus'ab terlepas. Sehinggalah ibu dia kata, wahai Mus'ab, kalau kamu tak balik kepada penyembah berhala, ibu akan mogok tak makan, ibu mati. Tengok anak yang baik menyebut, sebab tu adik dengan mak bapak, mulut kena halus, mulut kena lembut, bahasa kena halus. Walaupun mak dia menyembah berhala, dia cakap apa? Wahai ibu yang aku kasih. Kita hari hujung minggu weekend ni, bukan mak kita sembah berhala, mak kita buat cucuk kodok, bangun tidur cucuk kodok lagi, lemping lagi. Bukan sembah berhala adik, mak kita buat lemping. Ambil tangan dia cium, terima kasih mak, buat saya lemping. Saya bangun pukul 12 terus saya bangun solat duha. Kenapa bangun pukul 12? Terus solat duha, terus solat jenazah. Wahai ibu yang aku kasih, kalau ibu ada 100 nyawa dan ibu mati dengan nyawa tersebut, aku takkan kembali kepada agama menyekutukan Allah. Inilah yang disebut oleh Mus'ab, orang muda. Dan Mus'ab ni meninggal kat mana? Peperangan Uhud. Dia berhijrah 18 tahun. Peperangan Uhud 3 hijrah, umurnya 21 tahun. Dalam peperangan Uhud, Nabi melihat sekujur tubuh, yaitu Mus'ab bin Umair. Nabi menitiskan air mata. Disebutkan dalam kitab Sirah, nak kafankan Mus'ab tak ada kain kafan. Dia hanya pakai jubah bawah sikit dia penutup. Disebutkan dalam kitab Sirah, ditutup kepalanya, ternampak kakinya, ditutup kakinya, terbukalah kepalanya. Nabi membaca sepotong ayat, minal mu'minina rijal sadaqu ma'ahadullah alaihim wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa man baddalu tabdila. Di kalangan orang-orang yang beriman, ada orang yang telah membenarkan janjinya kepada Allah, gugur sebagai syahid dalam perjuangan menegakkan Islam. Antaranya engkau, wahai Mus'ab, hari ini engkau gugur sebagai syahid. Tidak ada kain kafan yang aku nak gunakan untuk tutup tubuhmu yang mulia ini. Nabi kata pada sahabat, tutuplah kepalanya, ambillah ranting-ranting kayu yang ada di sini, tutuplah kakinya. Nabi menitiskan air mata. Adik, inilah kualiti manusia yang kasih kepada Allah dan Rasul. Kalau Ustaz tanya pagi ni, yang kata sayang kat Nabi, sayang kepada Allah, nak masuk syurga, siapa yang solat subuh, siapa yang tak solat subuh pagi ni, Ustaz tak nak tanya. Tapi Ustaz nak tanya juga, siapa tak solat subuh pagi tadi, jangan angkat tangan.
Nampak yang tak angkat tangan tak solat. Budak zaman sekarang ni kena cakap terbalik. Maknanya tanya diri kita itu dari sudut ketaatan kita. Jangan tanya macam mana orang lain, tanya kita, taat kita. Yang mudah-mudah hidup kita sebagai orang muda, orang tua, solatnya macam mana, Qurannya macam mana, auratnya macam mana. Yang perempuan muslimat kena jaga aurat. Dia pula pergi tegur kita, Ustaz jealous ke? Rambut saya merah, I'm a bloody girl, I'm a bloody fool. Ini bukan masalah jealous tak jealous. Sebab kalau kita kaitkan dengan ketaatan, anak-anak inilah yang akan menolak ayahnya ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kena ingat ayat-ayat di dalam surau ini. Kita duduk seorang pergi masjid, seronok pergi masjid. Anak dan isteri kita auratnya macam mana? Nabi yang kita sambut hari jadinya, hari lahirnya ini, melihat perempuan yang digantung dengan rambutnya menggelegak kepada otak. Ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha wa yaghli dimaquha. Dalam neraka digantung dengan rambut, yang kita faham digantung dengan besi, dengan wire, dengan tali, digantung dengan rambutnya dalam neraka Allah. Perempuan yang tak putus aurat daripada laki-laki. Apa tanda kita itu peribadi kita mengikut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal muhibba liman yuhibbu muti'a. Kalau kita betul kasih pada Nabi, tengok peribadi kita. Tu yang ada lagu Laukana Bainanal Habib. Sekarang dah lupa dah lagu ni. Sekarang lagu yang baingan Kun Anda, be yourself. Masuk Laukana Bainanal Habib. Katalah Nabi masih hidup. Nabi datang dalam program ni pagi-pagi, Assalamualaikum. Tengok-tengok, ya Rasulullah, banyak-banyak surau masjid dalam Selangor. Surau ni kau datang ya Rasulullah, tak cukup tangan Nabi nak salam, pakai peluk semua, tak nak lepas Rasulullah SAW. Nabi, bukan Mawi, Nabi deh, Nabi. Agak-agak Nabi tak kasih ke? Nabi singgah rumah kita, Assalamualaikum, buka-buka Rasulullah. Nabi masuk, Nabi tengok rumah kita tak macam rumah orang Islam. Tak ada sejadah, tak ada solat, tak ada Quran, tak ada. Anak kita laki-laki perempuan, bajunya sama saja, tak ada nilai-nilai menutup aurat pada pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak sakit tak hati Nabi, hancur hatinya. Tu yang Ustaz Fadhil Rahimi sebut, apabila datang dia kepada Telaga Kausar dekat kat Nabi, dihalau oleh malaikat, merambus. Nabi menangis. Itu umatku wahai malaikat. Ya, itu umatku. Tetapi bila engkau wafat, mereka tidak mengikut apa lagi yang engkau bawa daripada Al-Quran dan hadis yang engkau tinggalkan. Mereka menentang perjuanganmu, menentang Al-Quranmu, menentang Islam yang dibawa oleh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita kena faham peribadi apa yang kita bawa dalam nilai kehidupan kita. Kita tanya ketaatan yang diberikan oleh Allah, perkara asas. Ustaz faham budak-budak muda macam ni, kita suruh sembahyang dia, kita boleh baca. Alhamdulillah yang ada ni okey, yang tak okey itu budak-budak muda Jerman. Yang ni okey. Tapi nak ceritanya perkara asas. Nak kita masukkan ilmu dan kasih sayang, dia rasa manis. Hanya ilmu buat kita rasa manis. Macam adik-adik ni mungkin dah biasa dengan kuliah dah. Betul tak? Dia tak biasa, dia pertama kali seumur hidup. Dah biasa. Kalau tak biasa lain. Kalau biasa, baru nak catat, habis dah. Habis. 3 jam Ustaz tak rasa. Ya? Macam mana tak rasa? Adik tidur tadi. Kalau orang tak biasa, moderator baru buka muka 5 je dah. Bila nak sebut wabillahi, dia tak rasa benda itu ringan. Sebab dalam hati tidak ada kefahaman dan tidak ada rasa kasih sayang. Dia tidak akan membawa kepada ketaatan. Ketaatan inilah yang kita nak masukkan dengan kasih sayang. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat ini menambah lagi ilmu, kefahaman, kasih sayang kepada kita. Sebab itu memang Nabi tak sambut. Tapi kenapa ulama sambut?
kerana keadaan kita hari ini. Apabila ulama melihat keadaan umat Islam semakin jauh daripada Islam, kita kena kembali kepada masdar dan sumber utama, kepada susuk tubuh Rasulullah SAW. Adik biasa baca buku orang putih? Tak baca. Baca Quran je. Alhamdulillah. Quran je. Alhamdulillah. Masuk tadi Ustaz tak lambat. Rasa macam dalam qada je. Alhamdulillah. Adik, ada seorang orang putih, nama dia Michael Hart, bukan Michael Jackson. Profesor Dr. Michael Hart, dia tulis buku ni 1969. Dia orientalis, orang yang belajar tentang Islam di Timur. Antara tujuan untuk menyesatkan Islam, dan ada yang belajar dia kembali pada Islam. Profesor Dr. Maurice Bucaille daripada France, dia mengkaji tentang proses penciptaan manusia daripada air mani, 40 hari air mani, daripada air mani jadi darah, jadi daging, 4 bulan 120 hari. Nabi boleh sebut perubahan ini. Nabi dia buta huruf, tak boleh baca, tak boleh tulis. Nabi tak belajar UAE, Nabi tak belajar Harvard, tak belajar Oxford, Nabi tak belajar medical school. Nabi boleh cerita perubahan embryologi manusia tersebut. Kita hari ini baru boleh scan lelaki anak perempuan, lelaki perempuan, lelaki ustaz, perempuan ustaz, keluar pandai. Kita tak tepat lagi. Nabi boleh cerita, bagaimana Muhammad boleh cerita. Sebab tu ada buku nama dia Islam Our Choice. Orang-orang bijak dalam berbagai agama memeluk Islam bila mengkaji. Tetapi Profesor Dr. Michael Hart ada buku yang hebat. Buku The 100, A Ranking of the Most Influential Person in History. 100 tokoh manusia agung dalam sejarah kemanusiaan. Ada tokoh sains, tokoh negarawan, tokoh politik, tokoh agama. Ada Stalin, Lenin, Adolf Hitler. Di dalam tu ada Isaac Newton, ada Mahatma Gandhi, ada Mao Zedong. Dalam tu ada Alexander Graham Bell. Ada macam-macam lagi dalam tu. Dalam tu 100 tokoh manusia agung, dia letak Sayyidina Umar 62 umur. Nombor 62 ranking dia. Alah Ustaz.